Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Abdul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Emmanuel Macron berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik Perancis. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 69 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 6 Mei 2022 yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 22,822 iaitu 53.2%. Perangkaan itu dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga memaklumkan 4 dos kedua vaksin telah diberikan kepada kumpulan umur tersebut yang membawa jumlah keseluruhan kepada 2,388 dos iaitu 5.6%. Dalam pada itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah 65.8%. Sebanyak 162 kes baru telah dilaporkan, iaitu 156 kes hasil ujian ART dan 6 kes adalah hasil dari 511 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 142,627 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, iaitu mereka memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala satu kes sedang berada di kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 75 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 141,673 kes. Jumlah kes aktif pula ia sebanyak 735 kes, iaitu 9 kes sedang berada di hospital, manakala 726 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Ibu bapa dan penjaga kanak-kanak berumur 16 tahun ke bawah dinasihatkan membawa anak-anak mereka segera berjumpa doktor sekiranya mereka mempunyai simptom-simptom seperti badan atau mata kekuningan, hilang selera makan, rasa mual, muntah, rasa letih atau air kencing berwarna gelap. Menteri Kesihatan membuat peringatan tersebut berikutan laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenai kejadian hepatitis akut yang tidak diketahui puncanya di kalangan kanak-kanak berumur 1 bulan dan 16 tahun dengan kebanyakannya adalah kanak-kanak berumur 3 ke 5 tahun. Jelas Menteri Kesihatan lagi, sehingga kini tidak ada kes serupa dikesan di negara ini. Kejadian ini dikategorikan sebagai hepatitis akut yang tidak diketahui puncanya ataupun acute hepatitis of unknown etiology kerana penyebab lazim bagi hepatitis ataupun radang hati adalah seperti virus hepatitis A, B, C dan E yang mana tidak dikesan melalui ujian makmal. Walau bagaimanapun, sekurang-kurangnya 74 dari kes-kes yang dilaporkan di seluruh dunia telah dikaitkan dengan adenovirus, manakala 20 kes telah dikaitkan dengan virus SARS-CoV-2. Setakat ini, punca sebenar kejadian ini masih dalam siasatan dan Kementerian Kesihatan telah mempertingkatkan pemantauan di dalam negara bagi mengesan mana-mana pesakit yang mempunyai simptom-simptom yang serupa. Kementerian Kesihatan juga sentiasa berhubung dengan pihak WHO bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai perkara ini. Hepatitis akut ataupun acute hepatitis bukanlah salah satu ciri yang lazim didapati bagi jangkitan COVID-19 di kalangan kanak-kanak atau komplikasi bagi vaksinasi COVID-19 bagi kanak-kanak. Pihak berkuasa di United Kingdom telah mendapati kes-kes yang dikesan dalam kejadian hepatitis akut atau acute hepatitis di negara tersebut adalah kanak-kanak yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19.
Sektor industri padi mencatatkan peningkatan 6.4% daripada 6.18 juta ringgit pada tahun 2020 kepada 6.58 juta ringgit pada tahun 2021. Peningkatan itu selaras dengan visi dan misi Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta Jabatan Pertanian dan Agri Makanan mempertingkatkan pertumbuhan keluaran industri pertanian khususnya penanaman padi bagi menjana pertumbuhan ekonomi negara dan mencapai wawasan Brunei 2035. Pada masa ini, 516 pengusaha melibatkan diri dalam industri penanaman padi. Tahun ini, sektor berkenaan dianggarkan mencapai nilai keluaran 3.87 juta ringgit, iaitu 3,097 metrik tan beras. Pihak jabatan telah melaksanakan pelbagai usaha dan inisiatif untuk memajukan ke arah ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan di dalam sektor industri padi, seperti usaha untuk meningkatkan produktiviti padi setiap hektar, yang mana ianya fokus kepada pengeluaran dan penggunaan biji benih hybrid berhasil tinggi seperti padi sembadak 188, terutama sekali di kawasan-kawasan yang mempunyai infrastruktur dan sistem pengairan yang telah dinaik taraf. Pihak jabatan juga telah membukakan kawasan-kawasan penanaman padi baru seperti kawasan kemajuan pertanian Pancur Murai A dan Pancur Murai B seluas 90 hektar. Bagi projek pembukaan kawasan penanaman padi kawasan kemajuan pertanian KKP Kandol daerah Belait secara komersial berkeluasan 500 hektar, penawaran 54 hektar kawasan kemajuan pertanian Lempaki bagi kawasan penanaman padi baru iaitu lot K1 dan K2 masing-masing. Dayang Hajah Masliana Yuliah binti Abdullah, pemangku pengarah pertanian dan agri makanan, mengongsikan perkara tersebut semasa ditemu bual oleh pewarta RTB. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan turut bergiat aktif dalam melaksanakan kolaborasi penyelidikan bersama dengan institusi-institusi antarabangsa dalam mengenal pasti varieti padi berhasil tinggi yang bersesuaian untuk ditanam di negara ini. Bagi meningkatkan lagi hasil padi negara, sistem pemprosesan padi dan beras juga sedang dinaik taraf yang melibatkan pengkoperatan kompleks pemprosesan padi dan beras wasan kepada Darussalam Assets Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Berikutan insiden kebakaran hutan berskala besar dengan mencapai jarak 3 km ke dalam hutan berlarutan selama 2 hari, Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam siaran akhbarnya menekankan kepada orang ramai agar tidak membuat pembakaran terbuka sama ada bagi tujuan bercucuk tanam dan sebagainya. Kebakaran di kawasan loji penapisan air berakas berdekatan kawasan radar Lebuh Raya Muara Tutong menuju ke Universiti Brunei Darussalam, kawasan Universiti Teknologi Brunei dan Rancangan Perumahan Negara Kampung Rimba baru ini menjejaskan kira-kira 90 hektar tanah kerajaan. Operasi memadam menghadapi kesukaran mencari bekalan air memandangkan insiden berlaku jauh di dalam hutan dan kawasan Bukit Bukau. Dari bulan Januari hingga 5 Mei 2022, Jabatan Bomba dan Penyelamat merekodkan 62 panggilan kebakaran hutan yang melibatkan 159 hektar dan 65 panggilan kebakaran rumput yang melibatkan 30.2 hektar. Bagi sebarang insiden kecemasan, hubungi talian 995. Kita biasa mendengar individu mahir dalam membaiki atau mengubah suai kenderaan. Namun berbeza dengan sekumpulan belia tempatan yang mempunyai kemahiran dalam pembuatan otomotif. Pewarta RTB Azizi Ahmad ada laporannya. Awang Mira Adri Fazrin bin Abdul Rahman merupakan seorang peminat bidang otomotif sejak remaja lagi. Kerana minat, beliau memberanikan diri mendalami selok-belok pembuatan kereta dari seorang mentor, khususnya kereta tahan lasak bagi kegunaan di dalam hutan atau pantai. Setiap kereta ciptaannya pula memenuhi spesifikasi keselamatan dan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Dari segi kepuasan yang Tani dapat apabila melihat hasilnya itu kan sudah selesai,
Pasalnya ia ni memakan masa yang lama kan. Kami punya kerja ni kami fokus on macam experimentation, prototyping. Yatah dari sana kami dapat memikirkan problem solvingnya telah. Tanpa berselindung, beliau mengakui 2 buah kereta bagi antara ciptaannya yang unik setakat ini. Kami biasanya menerima tempahan yang within our scope lah, within our specialty. Mengikut kemahiran kami, kami ada membuat projek melebihi 10 buah lah sudah. And then every project itu ada punya purpose tersendirilah. Yatah setiap projek itu ada keistimewaannya sendiri. Dengan sokongan keluarga, rakan-rakan dan mentor, beliau berharap dapat mencapai impiannya untuk membuka bengkel keretanya sendiri suatu hari nanti. Di mana ada kemahuan, di situ akan ada jalan. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. 2 pekerja warga negara asing dilaporkan lari dari majikan. Maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Sengkurung melalui talian 266-1334 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Muhammad Jamal Hossein, warga negara Bangladesh berumur 43 tahun dan memegang pasport bilangan BX0465-008. Manakala Aceng, warga negara Indonesia berumur 34 tahun memegang pasport bilangan C7305035.